Aktiviti manusia di atas permukaan bumi telah mendatangkan pelbagai masalah terhadap alam sekitar semula jadi. Satu contoh tindakan manusia yang mendatangkan masalah kepada persekitaran adalah pembalakan haram. Hutan merupakan habitat bagi pelbagai jenis flora dan fauna. Hutan telah membekalkan sumber bahan mentah seperti kayu, rotan, buluh, kayu api, damar dan juga tumbuhan bagi ubat-ubatan. Hasil-hasil hutan ini merupakan punca-punca makanan, perlindungan dan sebagainya. Pada tahun 1986 hingga Jun 1990, 500,000 hektar hutan di Malaysia ditebang. Tetapi kawasan yang dibenarkan hanya 320,000 hektar sahaja. Ini menurut laporan Trade Record Analysis of Fauna and Flora. Meranti dan cengal telah menjadi sasaran pembalakan haram kerana ia merupakan pokok yang dilindungi. Kesan yang timbul akibat daripada aktiviti pembalakan haram. Yang pertama adalah peningkatan suhu. Penebangan hutan daripada aktiviti pembalakan menyebabkan peningkatan suhu. Hal ini disebabkan ketiadaan pelindung yang menghalang bahangan matahari dan juga lebihan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Contohnya, pengurangan kelembapan udara akan membebaskan wap-wap air ke udara melalui proses transpirasi dan udara sekitar menjadi kering serta menyebabkan cuaca menjadi panas. Yang kedua adalah kepupusan flora dan fauna. Apabila hutan dimusnahkan untuk tujuan pembalakan, pelbagai spesies flora dan fauna kehilangan habitat. Selain itu, ekosistem terganggu menyebabkan rantaian makanan terjejas. Contohnya, kepupusan haiwan seperti harimau, gajah dan monyet. Manakala kepupusan fauna, contohnya seperti merbau. Yang ketiga adalah hakisan tanah. Apabila aktiviti pembalakan dilakukan secara berlebihan, hakisan tanah dan juga tanah runtuh akan berlaku. Hal ini disebabkan permukaan telah terdedah kepada hakisan air semasa berlaku hujan. Hujan yang lebat akan menyebabkan larian air permukaan akan menghakis lapisan permukaan tanah yang berkelodak dan menyebabkan lumpur masuk ke dalam sungai. Oleh itu, sungai menjadi cetek, keruh dan berlakunya banjir lumpur di kawasan rendah. Yang keempat adalah pencemaran air. Penebangan hutan untuk aktiviti pembalakan menyebabkan hakisan larian air permukaan berlaku dan membawa masuk kelodak dan lumpur ke dalam sungai. Oleh itu, air sungai menjadi cetek dan ekosistem akuatik terganggu. Contohnya di Sungai Pahang dan juga Sungai Kelantan. Yang seterusnya adalah kemusnahan kawasan tadahan air. Penebangan hutan untuk pembalakan telah mengurangkan kadar susupan air ke dalam tanah dan telah menurunkan paras air dalam tanah. Hal ini akan menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air kepada sungai, tasik, kolam dan paya. Contohnya, hutan menjadi sebagai span yang menyerap air dan mengalirkan air. Yang terakhir adalah perubahan landscape. Kawasan pembalakan yang dijalankan secara berleluasa menyebabkan tanah menjadi gondol. Selain itu, wujudnya kawasan yang agak kering dan menjadi tandus. Contohnya, hutan primer bertukar menjadi hutan sekunder dan seterusnya menjadi kawasan yang lapang. Tindakan yang perlu diambil bagi mengatasi masalah pembalakan haram. Yang pertama adalah langkah perundangan. Mewatirkan hutan simpan kekal dan juga menguatkuasakan Akta Penghutanan Negara terhadap sebarang bentuk pencerobohan hutan. Contohnya seperti mengenakan denda atau kompaun.
penjara dan juga sebagainya. Selain itu, menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara 1984 dan juga Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Misalnya, kawasan hutan sifat kekal di Taman Negara di Pahang, Taman Negara Bako di Sabah dan juga hutan sifat. Seterusnya adalah langkah pengurusan. Melaksanakan program perhutanan semula dan juga penanaman semula hutan yang diuruskan secara sistematik, saintifik dan juga terkawal. Hal ini dinamakan sebagai projek peladangan hutan compensatory. Sebagai contohnya, peladangan hutan di Kemasul. Seterusnya adalah melaksanakan sistem penebangan hutan terpilih. Pokok yang cukup matang dan cukup ukur liliknya sahaja yang ditebang. Misalnya, contoh bagi pokok kayu keras yang berukur lilit 45 cm ke atas saja yang layak ditebang. Yang seterusnya adalah melaksanakan usaha R&D secara berterusan, khususnya dalam konteks sivil kultur, penjagaan dan perawatan hutan daripada perosak dan juga penyakit, teknologi pembiakan pokok serta teknologi moden untuk pencegahan kebakaran hutan. Yang terakhir adalah mengelakkan penggunaan sumber-sumber gantian agar tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan, khususnya kayu. Contohnya penggunaan simen dan juga batu bata dalam industri pembinaan. Penggunaan kayu getah dalam industri perabot termasuk termasuk mengitas semula bahan terbuang. Saranan saya bagi mengawal pembalakan haram adalah Jabatan Perhutanan harus mengawas kawasan yang dibalak oleh setiap pemegang konsesi bagi mengelakkan kemungkinan mereka memotong lebih, iaitu melakukan pembalakan haram secara tidak terkawal. Selain itu, kerajaan negeri perlu mengambil tindakan bagi mengekalkan zon penimbal bagi sistem sungai. Ini melibatkan pokok-pokok yang besar yang berada di tahap bahaya untuk menjalankan aktiviti pembalakan, walaupun mereka menyediakan zon penimbal untuk mengelakkan banjir yang melampau atau tanah runtuh. Selain itu, menguatkuasakan hukuman bagi pesalah yang tidak mengikut garis panduan dan juga kota pembalakan, dan juga individu yang tidak melaksanakan terma-terma yang disebutkan dalam konsesi mereka. Contohnya, penerbangan penuh di hutan miskin. Selain itu, Jabatan Alam Sekitar juga hendaklah menerangkan jika berlakunya pembalakan melampau di kawasan tersebut. Kesimpulannya, Malaysia merupakan sebuah negara yang berkembang pesat serta maju dalam pelbagai bidang. Namun dalam kepesatan pertumbuhannya, ramai orang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesampingan terhadap alam sekitar. Sistem ekologi bumi dan juga hakisan telah diganggu oleh kegiatan-kegiatan pembalakan haram. Rekaan manusia tidak mempunyai nilai peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat yang menjadi punca utama kepada kemusnahan alam sekitar. Oleh itu, kita haruslah bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Dengan demikian, masalah alam sekitar dapat dibanteras.